Kalau bercakap soal polisi, kita tahu banyak kita bersentuh tentang padi, pengeluaran padi, dan contoh yang YB sebutkan itu tadi 3.5 tan, ada tempat yang sudah pun mencapai purata 5 hingga 6 tan, dan tertariknya kerana YB menunjuk kepada lokasinya di Sekinchan itu sudah cukup. YB juga bercakap soal membanding dan belajar daripada negara luar, tetapi kita sudah ada contoh dalam. Apa yang membezakan kapasiti di Sekinchan itu? Kerana hampir setiap Menteri Pertanian yang saya temu bual, dia akan sebut Sekinchan. Apakah kerana perparitan, teknologi, alat, benih, apa isunya di tempat lain dan tidak sampai kepada purata di Sekinchan? Yang nak membangun satu tempat itu yang paling penting ialah manusia. Okey. Pemikiran, keazaman, kemudian tempat, kemudian sistem, pengairan dan sebagainya. Jadi kita kena wujud dulu minda masyarakat. Misalnya bila orang sebut saja nak jadi petani, miskinlah aku. Betul. Dia sudah letakkan bahawa menjadi petani ini adalah miskin. Dan kita lihat sekarang ini sudah lain. Orang yang terlibat dalam pertanian, terutama perikanan dan sebagainya, mereka kehidupan yang lebih mewah dan lebih baik. Jadi soal itu, minda itu perlu diubah terlebih dahulu. Memang dah ada pemikiran rakyat kita memang progresif, berubah. Mereka terlibat dalam pertanian ini. Tapi Sekinchan itu memang sudah menjadi contoh lama. Kerana mereka telah berusaha di situ dan kita boleh lalu di tepi jalan, kita boleh nampak padi-padi mereka itu dengan tinggi besar dan sebagainya. Pokok-pokoknya itu kukuh. Jadi kita banding dengan kawasan-kawasan lain. Tambah sekali kadang-kadang kita nampak kalau padi itu masak tak nampak padi. Nampak rumput-rumput yang lebih tinggi. Apa jenis-jenis dipanggil berbagai jenis rumput lah. Perkara ini perlu diperhatikan. Apakah kerana jenis racun yang tidak sesuai? Apakah kerana di sembur racun itu tidak mengikut waktu? Itu semua perlu artinya kementerian ini untuk menunjuk ajar kepada petani kena berterusan. Kena terus gigih. Kerana petani kita pula ada setengahnya telah kebanyakannya orang-orang yang telah berumur yang terlibat. Sebab anak-anak muda banyak keluar ke bandar untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Sekarang dengan teknologi baru ni, kita anak-anak muda dah mula turun ke pertanian ini, dan kita harap boleh berubah segala bentuk apa yang dibuat secara tradisi selama ini. Dan ia memang boleh menguntungkan kalau kita pergi kepada cara yang betul, insyaAllah. Ada beberapa perkara yang timbul di fikiran saya, YB, kerana bila bercakap soal mencukupkan bekalan ini, selalu saja kita akan beralih kepada import, kerana selalu saja disebut import lebih murah daripada kalau kita keluarkan sendiri secara dalaman. Jadi elemen kos itu selalu saja menjadi pertimbangan, dan kita tahu ini menjadi beban kepada petani juga. Bagaimana, maaf saya? Food security ini menjadi satu tajuk pada kita, bergantung pada import. Ini yang masalah bila berlaku sekarang ini. Misalnya bila berlaku peperangan Ukraine Rusia, masalah baja dan masalah pengangkutan menyebabkan kita lihat harga baja naik 3 kali ganda. Nafas sekarang ini macam bernafas dalam lumpur. Mereka terpaksa mereka terpaksa membekalkan baja kepada petani. Para petani, dia tak kiralah perang manakah, apa halkah, cukup waktu dia perlu baja. Nafas kena menyediakan baja itu. Jadi sekarang ini harga yang sepatutnya naik 3 kali ganda itu, Nafas terpaksa juga sediakan, beri kepada para petani. Dan Nafas mengalami kekurangan wang. InsyaAllah bukan kerana Nafas yang menyebabkan kekurangan wang itu, kerana berlaku kenaikan harga baja. Kita harap kerajaan akan bertanggungjawab, akan melihat hal kesesakan Nafas ini. Begitu juga hal kita bergantung pada luar hal makanan ayam. Makanan ayam ni belum lagi kita, makanan ternakan lah, belum lagi dapat garis penyelesaiannya. Yang kita sebut tadi peringkat kajian, saya dah sebut dah minggu lepas, sudah hampir selesai, iaitu grain corn, jagung yang digunakan untuk makanan ayam.
Sebab saya diberitahu oleh penternak 70% daripada campuran makanan itu mesti 70% daripada green corn. Sekarang ini banyak terdapat di Brazil, di Argentina, di negara-negara yang jauh itu. Dan kita import daripada mereka. Dan bila dah siap kajian ini, kita harap polisi kerajaan kita akan menekankan supaya tanaman green corn ini diutamakan dalam masa yang singkat. Mulai tahun ini kita harap telah ada estate ataupun syarikat yang sanggup menanamnya supaya kita dapat menyediakan bahan utama makanan ternakan ini. Ayam, lembu dan sebagainya. Rupanya green corn ini makanan utama. Jagung yang terdapat di Malaysia ini jagung jenis makanan manusia. Bukan untuk buat dedak ayam. Bukan untuk buat dedak ayam. Tapi kita dah saya diberi taklimat bahawa kita dah sampai ke penghujungnya dan sudah siap, dan tahun ini kita dah boleh menanam. Dan kita harap dengan melalui siaran ini yang mendengar ini, syarikat-syarikat besar atau orang kecil boleh tanam, dan orang-orang pengusaha kecil kita cuba bagaimana nak menyediakan benih dan sebagainya supaya dapat tanam. Hal ini perkara cukup penting kerana kenaikan harga ayam, kenaikan harga telur, kenaikan harga bahan ternakan ni dia bergantung pada bahan makanan. Yang kenaikannya sampai 300%. Kemudian kita marah harga ayam naik, sedangkan harga ayam mahal. Tapi kita lupa yang bahan makanannya itu meningkat begitu dahsyat sekali.